시간 교육해 주실 하나님 말씀은 민수기 23장 Petikan untuk khutbah adalah daripada Bilangan 23 ayat 19. Allah bukan manusia, dia tidak berdusta. Allah bukan insan, dia tidak mengubah fikiran. Apa yang dijanjikannya akan dipenuhinya. Apa yang difirmankannya pasti dilakukannya. 아멘. 오늘 교육의 제목은 변함없으신 하나님입니다. 특성이 있습니다. Tajuk khutbah 워십팀의 특성이 있습니다. ialah Tuhan tidak berubah. 간절한 기도로 불의 응답을 끌어내린 엘리야 선지자처럼 만민학의 수련회를 통하여 변함없으신 하나님의 축복과 응답받길 사모하여 엘리야의 하나님 찬양에 맞추어 충만한 워십과 무용으로 영광 돌립니다. 네, 말씀에 들어가도록 하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 2024 만민 학연의 학예 수련의 주제는 Saudara-saudari, 없으신 tajuk bagi retreat musim panas 2024 ialah Tuhan tidak berubah. Seperti yang ditulis dalam Yakobus 1:17, setiap pemberian yang baik dan sempurna datangnya dari syurga dan diturunkan oleh Allah, pencipta semua cahaya di langit. Dia Allah yang tidak berubah dan dia tidak menyebabkan kegelapan apapun. Tuhan kita, Bapa segala cahaya, tiada batas dan tidak berubah dalam kemahakuasaannya dan kasih yang besar dan luas. Seperti yang dinyatakan dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Dengan kasih-Nya, Tuhan kita menemani kita sama ada kita dalam kedamaian, kesulitan atau cubaan, dan memimpin kita untuk mencapai kemenangan. Saya percaya bahawa kebanyakan daripada anda di sini mempunyai kesaksian bertemu dan mengalami Tuhan. Anda pernah merasakan kesaksian anda sendiri. Anda pernah merasakan kegembiraan kasih pertama apabila anda menerima Tuhan Yesus dan menerima Roh Kudus. Anda merasakan kedamaian daripada Tuhan Yesus yang menyembuhkan dan menghiburkan hati anda yang terluka dan terkoyak akibat dunia ini. Anda mengalami Tuhan yang Maha Hidup apabila penyakit anda disembuhkan dan masalah serius anda diselesaikan. Anda tidak menganggap Tuhan sebagai entiti yang sama-sama, tapi anda secara langsung mengalaminya dan berkali-kali menerima jawapan dan berkat daripadanya. Terutamanya kebanyakan daripada anda telah merasakan betapa Tuhan kita Maha Kuasa dan betapa tidak terbatas kasih Tuhan kita sejak anda datang ke gereja ini. Anda telah menyaksikan banyak orang disembuhkan daripada penyakit serius melalui khutbah dan doa gembala. Banyak daripada anda telah mencapai iman yang benar dengan menyelesaikan masalah anda melalui doa beliau. Saya rasa kebanyakan daripada anda telah mempunyai pengalaman sedemikian. Walaupun anda tidak berjumpa dengan gembala secara bersemuka atau anda merupakan anggota MAMI yang baru dan juga penonton GCN dari seluruh dunia, kebanyakan mereka telah bertemu dan mengalami kuasa Tuhan. Dengan menyaksikan pengorbanan, pengabdian dan pelayanan beliau, kita merasakan kasih Tuhan Yesus. Firman kehidupan telah memberi kita kekuatan untuk terus maju dengan harapan menuju Yerusalem baru. Kita telah membina iman yang kukuh dalam alam rohani yang tidak kelihatan dan dengan penuh semangat terus maju ke hadapan. Percaya kepada ketentuan waktu akhir yang akan dipenuhi oleh Tuhan melalui gereja ini. Dalam perjalanan kita menuju ke syurga, kita menganggap gembala kita sebagai pemimpin dan pemandu kita yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Tapi sekarang gembala tidak bersama kita. Beliau menggesa kita untuk marah ke Yerusalem baru bersama-sama dan berkongsi banyak visi yang perlu dipenuhi oleh gereja ini pada waktu akhir, seperti pembinaan gereja besar dan penginjilan dunia. Oleh itu, apakah yang harus kita lakukan sekarang? Adakah visi ini menjadi mustahil untuk dicapai? Saudara dan saudari, Tuhan kita yang Maha Kuasa yang bersama gembala tidak putus-putus menemani kita. Haleluya. Haleluya. 자, 목자님이 제가 자주 그런 말씀 드렸습니다. 목자님이 계시지 않으면 하나님이 안 계시나요?
목자님이 안 계시면 Saya selalu 하나님께 memberitahu 죽으셨나요? anda bahawa 아니요. tanpa 하나님은 gembala 변함없이 adakah 살아 역사하시고 Tuhan tidak 또 bersama 목자의 kita? 권능으로 Tidak. 보장하신 대로 Tuhan tidak 지금도 berubah. 그 권능으로 Tuhan maha hidup 우리에게 dan Dia 나타내 보이고 계십니다. menyertai kita 그러니 dan masih 목자님께 bersama 주셨던 kita 비전을 dengan 우리가 menunjukkan 받고 kuasanya. 믿어 Oleh itu, jika 순종하면 kita menerima visi yang diberikan oleh Tuhan 우리를 kepada 통해 gembala 이루어지는 것입니다. dan patuh dengan iman, 아니 될 게 없는 Tuhan akan 거예요. memenuhi visi itu 아니, melalui 목자님이 kita. 주신 비전 바로 Tiada 마음에 mustahil. 주신 비전이었고 목자님께서 뭘 하셨습니까? Visi yang diberikan kepada gembala 여러분들과 함께하는 것입니다. 바로 dan kepada Mami ialah visi untuk kita. 목자님께서는 여러분들과 함께 Gembala kita mengatakan, saya tidak dapat melakukannya, tapi saya akan 하셨지요. 그럼 안에 계시니까가 menyempurnakannya 아니라 bersama-sama anda. 저에게 그 깃발을 넘겨주시면 우리 성도들과 함께 할 수 있다라고 저는요 Walaupun beliau tidak bersama kita, 말씀드리니까 beliau menyerahkan 할 수 있다고 tugas ini kepada 준비해 kita. 나갔다고 하시면서 힘을 주시고 용기를 주시고 다시 바통을 이어주셨습니다. Gembala kita mengatakan bahawa 그리고 우리는 벌써 7개월이라는 saya 시간을 menyerahkan 보냈습니다. segala-galanya kepada 여러분들 kamu. 변함없으신 하나님께서 Sudah 지금도 beberapa 여러분과 bulan berlalu 함께 하시나요? 우리와 함께 하시고 만민과 dan 함께 Tuhan 하시나요? kita masih bersama kita. 아멘. 그렇습니다. Tuhan masih bersama 그렇다면 Mami. 우리는 Amin. 이제 혼돈할 필요도 없고 염려하고 근심할 필요도 없고 슬퍼할 필요도 없지요. Kita tidak 아니, perlu 이미 berasa 우리 만민의 risau atau 성도님들은 bimbang. 그런 Kita tidak 마음들 perlu 다 사라졌고요. khawatir akan apa-apa pun. 2023년 12월 31일에 그런 우리 이렇게 목자님 먼저 천국에 가시고 그리고 1월 1일 송구영신 예배를 Pada bulan Desember tahun lepas, gembala kita pergi ke syurga 담대한 믿음을 가지신 분도 있고 또 어떤 분들은 좀 며칠이 걸리셨어도 dan 기도할 때 semasa ibadat tahun baru 2024, sebilangan anggota gereja kita telah mengatasi 제가 이런 말씀을 드리는 것은 우리가 ras 개개인적으로 kesedihan mereka. 믿음이 달라서 소망이 있고 충만히 달려가시는 분이 있는가 하면 또 Setiap 떠오라도 daripada kita mempunyai 만민에게 ukuran 주신 iman yang 그 berbeza. 비전들은 어찌하나라고 Ada yang bergerak maju dalam 말씀하시는 iman. 분들이 있다면 아버지 하나님은 변함이 없으시고 변함없으신 하나님은 지금도 살아 Dan 우리와 ada yang 함께 mempunyai 하시고 kekhawatiran, 목자님께 tapi 주셨던 그 비전을 Tuhan tidak berubah dan 우리에게 sentiasa 기대하고 bersama 계신다는 Mami. 것입니다. Visi yang diberikan kepada gembala 모세선지자에게 masih 주신 가나안 bersama 땅의 Mami. 소망을 여호수아와 Tuhan masih bersama 이세벨과 이룬 Mami. 것과 같지요. 그런데 여기서 중요한 것이 있습니다. 바로 Hari ini sama seperti Yosua dan generasi kedua 만민과 keluaran 우리와 memenuhi 함께 visi 하신다 memasuki tanah 합니다. Kanaan yang diberikan oleh Tuhan kepada 이게 Nabi 굉장히 Musa. 중요한 건 아니겠습니까? Namun begitu, ada perkara penting yang perlu kita pertimbangkan. Perkara itu ialah sama ada Tuhan masih bersama Mami. Secara ringkas, marilah kita renungkan bagaimana kemahakuasaan Tuhan telah ditunjukkan dalam separuh pertama tahun 2024 dengan meneliti beberapa kesaksian kesembuhan. Semoga anda meletakkan iman yang sempurna kepada Tuhan yang tidak berubah. 니투싱 성도입니다. 아칸영에서 Nito Singh, 40 tahun dari India, dibebaskan daripada roh jahat. Sejak kecil saya menderita akibat gangguan roh jahat dan hidup dalam kesulitan. Hal ini menyebabkan sakit perut dan perut yang membengkak serta sakit kepala yang teruk. Saya mencari bomo untuk menyelesaikan masalah ini, tapi tidak dapat disembuhkan. Namun begitu, melalui kakak ipar saya mendapat tahu tentang saluran YouTube GCN TV Hindi, lalu menerima Yesus sebagai penyelamat. Saya mula mengikuti ibadat melalui saluran tersebut. Dalam ibadat pada Januari lalu, saya merasakan tubuh saya seperti diselubungi api suci dan terbebas daripada penindasan rohani yang menyiksa saya selama puluhan tahun. Sekarang tubuh dan jiwa saya terasa ringan dan penuh dengan kegembiraan. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan yang telah membebaskan saya daripada roh jahat. 아칸영에서 저를 해방시켜 주신 주님의 은혜에 감사드립니다라고 간증하셨지요. 또 55세 14교구 강유미 집사님 전신마비 치료입니다. Dekan Yumi Khan, 55 tahun, sembuh daripada lumpuh seluruh badan. Pada 29 Januari, sekitar pukul 3 pagi, tiba-tiba tangan dan kaki saya tidak dapat bergerak. Kemudian seluruh tubuh saya tidak dapat digerakkan. Saya segera dibawa ke ward kecemasan di hospital, tetapi penyebabnya tidak diketahui, sehingga saya harus dirawat di hospital untuk pemeriksaan lebih lanjut. Oleh sebab saya tidak dapat bergerak, maka saya harus
menggunakan kerusi roda dan bantuan anak saya yang mengambil cuti untuk merawat saya. Selama waktu perjumpaan Tuan Daniel, saya merenungkan kehidupan rohani saya yang suam-suam kuku, tidak berdoa, mencintai dunia dan kurang bersemangat dalam memberitakan Injil. Saya bertaubat dan sungguh-sungguh. 자, 우리 성도님들은 이런 훈련이 잘 돼 계세요. 이것이 영적인 원리니까. Saya rasa anda semua sudah terlatih dari segi iman. Anda perlu mengetahui sebab anda menghadapi keadaan tersebut dan kemudiannya bertaubat. Dia ini bertaubat dan Tuhan memberikan rahmat kepadanya. 1월 31일 서독분 교구장님이 권능의 손수건 기도를 Pada 31 Januari, peminta Radok Bungso mendoakan saya dengan sapu tangan yang penuh kuasa. Dan setelah itu saya dapat bangun daripada kerusi roda dan berjalan. Pada 4 Februari saya mengikuti ibadat melalui telefon bimbit di hospital dan menerima doa dengan penuh harapan daripada pasakanan. Pada 6 Februari hasil pemeriksaan di hospital menunjukkan bahawa saya tidak mempunyai apa-apa gejala penyakit dan tidak perlu dirawat. Haleluya. Saya memuji Tuhan yang menyembuhkan saya dan berterima kasih kepada pasakanan yang membimbing saya dengan doa dan iman. Tanpa kuasa Tuhan, tentu dia masih menderita akibat kelumpuhan seluruh badannya. Walaupun dia menerima rawatan daripada doktor, namun begitu kegembiraan disembuhkan oleh Tuhan tidak terdandingi. Dia Kemung Yung Yom, 54 tahun, sembuh daripada sindrom menopause dan asma. Gejala menopause yang saya alami sangat parah, menyebabkan panas badan dan perlu berlebihan yang membuatkan pakaian basah. Bahkan pada musim sejuk saya harus membuka pakaian. Oleh sebab perlu yang tiba-tiba mendingin, saya terus-menerus mengalami sesema dan batuk yang membuatkan sukar untuk saya bernafas. Pada ketika saya batuk, saya harus menghentikan perbualan telefon dan di tempat tertutup seperti kereta api bawah tanah, saya harus turun akibat batuk semakin parah. Oleh sebab tubuh saya lemah dan asma yang semakin memburuk, saya memutuskan untuk meminta penyembuhan daripada Tuhan dan menyertai perjumpaan doa Daniel pada bulan Mac dengan sungguh-sungguh. Walaupun penat setelah pulang dari kerja, saya tetap berdoa dengan semangat. Dalam perjumpaan kesemua ilahi pada tarikh 29 Mac, ketika mendengar khutbah pasakanan, saya merasakan bahawa setiap kata ditujukan kepada saya. Lalu saya bertaubat atas sikap keras dan perkataan kasar saya yang telah melukai orang lain. Setelah menerima doa untuk pesakit daripada pasakanan, saya yakin bahawa saya telah disembuhkan. Sejak itu asma saya hilang dan gejala menopause juga lenyap. Haleluya. 그리고 물질의 축복도 받았다고 간증하시더라고요. 여기 이렇게 부부가 같이 뒤에 앉아 계셔서 아까 인사했는데요. 예, 또 이분은 공황장애, 심한 공황장애, 이 또한도 2019년 20년 이때 또 치료받아서 건강하게 또 충성하고 또 일터에서도 인정받아서 잘 일하고 계시는데요. 감사드립니다. Dia disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Mengapakah ada orang yang menghidap penyakit yang sama walaupun selepas disembuhkan oleh Tuhan? Yang demikian kerana mereka tidak hidup menuruti firman Tuhan. 하나님 앞에 맡기고 회개하고 돌이키니 치료받아서 더 믿음의 성장을 이루는 계기가 될 수 있었습니다. Apabila bertaubat dan mendapat kesembuhan ilahi, mereka akan bertumbuh dalam iman. Pelajar-pelajar Mamin, anda lihat mereka begitu indah memuji Tuhan.
Mereka sangat bertekun dalam 쭉쭉 성장해서요. memuliakan Tuhan. 또 내일 캠파이어 때는 1부, 2부 사이에 Semasa 특성전입니다. malam unggu api, esok mereka akan 학생들의 이 젊은 에너지, mempersembahkan 마음껏 또 충만해서 nyanyian pujian. 학생들에 대한 기대도 많이 가지시면 좋겠습니다. 학생들이 반짝반짝해서요. 제가 이렇게 Mereka 간증하다가 bersinar dengan terang. 성도님들께도 인사를 대신 시켜드렸습니다. 네, 감사합니다. 또 그참에 전국 전 세계에서 GCN 방송을 함께 시청하고 계신 만민의 성도님들과 시청자들 모두 환영하고 감사드리고요. 또 하나님의 크고 놀라운 치료와 응답의 역사가 여러분 Semua 모두에게도 penonton 임하시길 바랍니다. GCN dan anggota Mami, saya mengalu-alukan anda semua. 직장에 휴가가 안 돼서 뭐 어떤 이런 상황들로 못 오신 분들 얼마나 Ada sebilangan anggota Mami yang mahu datang ke sini, 시청하실 텐데요. 한 가지로 큰 은혜 tapi mereka 받으시길 tidak mendapat 바랍니다. cuti. 58세 21교구 Tapi mereka menyaksikan kita melalui GCN. Saya berharap mereka juga mendapat rahmat yang besar. Dekan kanan Yun Sim Ji, 58 tahun, sembuh daripada nodu tiroid. Dalam pemeriksaan kesihatan pada tarikh 29 Mac, saya didiagnosis mempunyai nodu tiroid sebesar 4.3 cm dan beberapa nodu lainnya, sehingga saya dirujuk ke hospital untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pada tarikh 2 Mei, pagi sebelum pemeriksaan di hospital, saya bermimpi pasangan mendoakan saya dengan tangan beliau pada leher saya dan berkata, "Meskipun sulit, bertahanlah dan berikan kemuliaan kepada Tuhan." Dia berpegang kepada mimpinya. Pada hari itu di Hospital University, doktor menemukan 4 nodu dengan yang terbesar berukuran 4.3 cm dan berencana untuk melakukan biopsi pada 2 nodu terbesar terlebih dahulu. Saya bertekad untuk berdoa dengan sungguh-sungguh dalam perjumpaan doa Daniel untuk perjumpaan kesembuhan ilahi pada bulan Mei. Pada malam pertama 13 Mei, saya menerima doa daripada pasangan dengan hati yang penuh harapan dan doa sembuhkan dia bahkan ketika dia tidur terpatri dalam hati saya. Selama seminggu saya menurunkan diri dan bertaubat atas kesombongan, perkataan tidak baik dan kebencian. Pada hari biopsi 20 Mei, terjadi keajaiban. Doktor yang melakukan USG berkata, "Aneh, nodunya tidak terlihat. Tidak ada apa-apa di sini." Nodu-nodu itu benar-benar hilang, hanya tersisa bekas kecil. 그 두 개가 작은 크기의 것이 있었다고 했는데 그 두 개는 흔적만 남아 있는. 그러니까 이게 잘못 찍힌 게 아니었다라는 걸 확인할 수 있는 거죠. 그래서 작은 것 흔적만 Hanya sisa kecil nodu. 깨끗이 사라졌습니다. 우리 아버지 너무 멋지지 않으십니까? 네. 아버지의 전지전능하신 Tuan Bapa bekerja dengan luar 우리는 biasa 이런 kan? 하나님을 믿고 있습니다. Tuan Bapa Maha Kuasa. 55세 kita 팔교구 이현정 권사님, percaya 허리 kepada 접촉, Tuhan yang Maha 허리 Hidup. 디스크 치료입니다. 뭐 이런 일들은 Haleluya. 장로님들 되다 보면 허리 뭐 어깨 뭐 50견 이런 일들 Dekan kanan Yun Jun Lee, 55 tahun, sembuh daripada stenosis tulang belakang lumbar dan cakra hernia. 척추 5번, 6번이 퇴행성 협착 증세가 Saya mengalami degenerasi stenosis pada tulang belakang L5 dan L6 pada sekitar 20 April. Sakit tulang belakang saya semakin teruk, membuatkan saya tidak dapat berdiri atau bergerak. Kesakitan ini menyebabkan saya tidak dapat makan atau mencuci muka tanpa bantuan anggota keluarga. 세수하는 것조차도 가족들의 도움을 받아야 했지. Pada 10 Mei, saya mempunyai harapan besar dan mempersiapkan diri dengan doa untuk lawatan ke tempat doa di Getsemani yang diatur oleh pasangan. 그러니 너무 사모하면서 아버지 갈 수 있도록 도와주세요 하고 사모하면서 이제 마음으로 기도하신 거죠. 그러면서 다니엘처럼도 Oleh 기도하신 sebab 거죠. 그래서
Dia mempunyai kerinduan yang besar. Dia datang ke sana walaupun dalam kesakitan. 스틱을 지팡이 삼아서 기도조에 오셨습니다. 기도조에 도착하여 차에서 내리고 발을 디딛는 순간 통증이 Pada hari lawatan saya menggunakan tongkat pendakian sebagai tongkat dan berjalan dengan susah payah ke tempat doa. Namun begitu sebaik saja tiba dan menjejakkan kaki ke tanah, kesakitan saya mulai berkurang. Pasal kanan melihat saya menggunakan tongkat dan setelah melihat keadaan saya, beliau meletakkan tangan pada bahagian yang sakit lalu dengan bersungguh-sungguh 아픈 부위에 손을 얹고 lalu berdoa dengan bersungguh-sungguh untuk menyembuhkan kesakitan tulang belakang saya. Selepas itu, keadaan saya bertambah baik dan cepat dan saya dapat berjalan tanpa tongkat, duduk makan, bergambar dan menaiki tangga. 바뀌어져 있는 뭐 길이 아니잖아요. 흙길 그리고 잔디가 깔려 있고 돌길입니다. 여러 종류의 길을 저희가 만들었거든요. 그냥 잔디만 깔아놓고 Sebenarnya di rumah doa Getsemani ada jalan yang tidak rata 오르고 내리는 이러한 길도 있습니다. 그런데 그 일정 내에 dan jalan yang 뭐 힘들지 않게 berbatu. 하신 거예요. 그래서 식사도 하고 사진도 찍고 계단도 오르내리고 해서 치료 받으신 거 Namun 물론이고 dia tidak 이후에 menghadapi 헌금이 masalah 요한한테 untuk 이런 mengikuti 봉사도 jadual 할수 있게 되었습니다. aktiviti. 깨끗이 치료받으신 거죠. Saya juga melibatkan diri dalam tugas sebagai anggota pengumpul demam dan petugas panduan pada bulan Julai. Pada bulan Jun, saya memberikan kesyukuran dan kemuliaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kerana menyembuhkan saya dan berterima kasih kepada Pastor Kana atas doa beliau. 5월 은사 집회 때는 또 특별한 간증을 주셨지요. 바로 해외에서 보내온 간증인데요. Atas rahmat Tuhan kita dapat mengadakan retreat musim panas dengan lebih banyak kesaksian kesembuhan. Pastor Martin Alvarez disembuhkan daripada penyakit jantung dan demam tinggi. Pada tahun 2021, jantung saya sangat membesar dan salah satu bahagian jantung tidak dapat mengepam darah dengan baik sehingga saya berada dalam keadaan yang kritikal. Dengan jantung yang tidak berfungsi dengan baik, darah terkumpul pada bahagian kaki saya menyebabkan bengkak dan memberikan kesan serius kepada paru-paru saya. Saya telah menerima rawatan di hospital selama 3 tahun, tapi pernafasan saya semakin buruk. Pada bulan April 2024, saya dijangkiti demam denggi selepas digigit nyamuk. Hal ini menyebabkan pernafasan saya semakin teruk. Suhu badan melebihi 40 darjah Celsius dan saya tidak dapat bergerak dengan baik. Saya mengalami pendarahan pada saluran kencing, hidung dan telinga setiap 3 hingga 10 minit selama 3 hingga 4 hari. Kiraan platelet saya yang sepatutnya lebih daripada 150,000 jatuh kepada 72,000. menyebabkan keadaan kritikal. Saya terus mendengar khutbah Pastor Kanan dan lagu-lagu Mami serta menghantar surat permohonan doa kepada Pastor Kanan. Pada 21 April semasa ibadat petang Ahad, Pastor Kanan berdoa untuk saya di atas pentas. Keesokan harinya, saya mendapati keadaan jantung saya meningkat dengan ketara dan mudah bagi saya untuk menaiki tangga. Kiraan platelet saya kembali normal dan hati saya bengkak juga pulih. Saya memberikan kesyukuran dan kemuliaan kepada Tuhan yang menyembuhkan saya dan berterima kasih kepada Pastor Kanan atas doa beliau. Pastor Martin juga menurunkan kehidupan hariannya. Dan beliau dapat menyampaikan khutbah untuk 5 hingga 6 jam lebih daripada waktu biasa. Pastor Lucas Quinones pulih penglihatan selepas kemalangan. Pada pagi 7 Mei, semasa membaiki kereta, bateri elektrik tiba-tiba meletup dan cahaya asid yang kuat terpercik ke muka saya, menyebabkan saya mengalami luka bakar pada mata saya. Lalu saya segera dibawa ke hospital terdekat. Diagnosis menunjukkan kornea saya terbakar dan putih, dengan hampir kehilangan penglihatan pada mata kanan dan kemungkinan kehilangan penglihatan pada mata kiri adalah tinggi. Pada hari yang sama, saya telah dijadualkan untuk muncul dalam program siaran langsung Fokus Kristian Abad ke-21 bersama Pastor Martin Alvarez. Walaupun mengalami kelemahan besar, saya tetap meneruskan jadual program dengan semangat untuk menyebarkan Injil.
끼고 계시지 않습니까? 눈에 Pengacara 크게 program 상처를 입었기 때문에 Pastor Martin 부양하기 위해서 Abares 그러면서 mencadangkan 상황을 agar saya mendengar video doa pasal kanan untuk pesakit yang diputarkan sebelum program berakhir. 크고 놀라운 권능을 체험하셨는데요. 그래서 약속되어 있는 이런 전도 행사에 참석을 하셨습니다. 방송 진행자이신 마르틴 Beliau 목사님은 berkata, 프로그램이 끝나기 전 항상 서울 만민주한 dengan doa 교회 ini 목사님 kamu 이순재 akan 목사님의 sembuh dan 목사는 tidak akan menjadi 환자를 buta. 위한 영상 기도를 틀어주는데 이날 저에게 강의자님의 기도를 믿음으로 받으라고 하시며 그러면 치료되어 시력이 회복되고 소경이 되지 않을 것이라고 했습니다. 저는 강의자님의 기도를 아멘으로 간절히 받았습니다. 그리고 다음 날 사고 당시부터 계속되었던 눈에 강한 Saya 화끈거림이 menerima doa pasal kanan dan 멈추었고 penuh iman. 2주 후 Keesokan harinya rasa 병원에서 terbakar yang 검사를 kuat pada 받으니 mata saya hilang dan 2 minggu kemudian pemeriksaan di hospital menunjukkan bahawa penglihatan kedua mata saya pulih sepenuhnya tanpa kesan sampingan. Haleluya. Saya memberikan kemuliaan kepada Tuhan dan berterima kasih kepada pasal kanan atas doa beliau yang penuh kuasa. 이런 간증은요 Kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan 조작할 Bapa. 수도 없고 거짓되어 할 수가 없어요. Kesaksian sedemikian tidak dapat dipalsukan. Kita tidak dapat mereka-reka cerita sebegini. 아무리 이 재단이 오해받았고 판단을 받았어도요. Ada banyak mata yang 권능에 menyaksikan 거짓이라고 kita. 말하는 거 없죠. 왜 권능이 사실이니까. Walaupun banyak orang salah faham tentang gereja ini, tapi mereka tidak dapat menafikan kuasa Tuhan yang menyertai gereja ini. 성경에서도 예수님께서 그러셨어요. 치료받은 이에게 다시 더 중한 것 들지 않도록, 중한 질병 오지 않도록 죄 짓지 말라고 하셨어요. 이게 원리예요, 영적인. 치료받았던 그 당시에 어떤 뭐 기분이 좋아서 치료받았다고 생각한 게 아니에요. Setelah sembuh, 그러면 우리가 핍박받고 모함받고 할 때 그런 tidak boleh lagi berdosa 권능이 kerana 거짓이었다라고 할 거예요. akan ditimpa 근데 penyakit 권능은 yang lebih 사실이에요. 네, kritikal. 권능 사실이에요. 아버지 하나님은 살아계신 증거이죠. 그리고 그 권능이 바로 이 재단, 우리의 사랑하는 목자님을 통해 무수히 나타난 거예요. Manusia duniawi pun tidak dapat menyangkal kuasa Tuhan yang dimanifestasikan di gereja ini. Banyak kuasa Tuhan dimanifestasikan kepada kita oleh Tuhan. 해도 이 시간 금방 다 가서 여기서 줄이겠습니다만은 몇 가지 주요 간증만 2024년에 있었던 이 주요 간증 몇 가지 드렸습니다. 여러분 이렇게 우리에게는 치료 Saya hanya memperkenalkan beberapa kesaksian pada tahun 2024. Ada banyak bukan sekadar kesembuhan-kesembuhan ini, malah jawapan bagi doa-doa transformasi hati kita melalui firman Tuhan. Pelbagai jenis pelangi di langit, kumpulan belalang, kumpulan 확신하게 하지 않습니까? 그러니 저와 여러분은 목자님이 계실 때보다 kumpulan pepatung yang muncul seperti biasa dan banyak kesaksian berkat yang meyakinkan kita tentang kekuasaan dan kasih Tuhan serta jangkaan Tuhan terhadap maming. Oleh itu kita semua harus bergerak ke arah Yesus baru dengan lebih giat daripada ketika gembala bersama kita. Kita juga harus berdoa dan sungguh-sungguh untuk merealisasikan visi yang diberikan kepada kita, setia dan tugas kita dan menghasilkan buah yang banyak. Selain itu untuk memenuhi kehendak Tuhan, tak akhir yang mencapai irisan baru, kita tidak hanya perlu mempunyai semangat yang menyala-nyala, tapi juga menjadi berjana yang layak untuk yang digunakan oleh Tuhan dan memuliakannya. Pada hari ini kita akan meneliti kehidupan Abraham, bapa iman kita, dan membincangkan apa yang perlu kita lakukan untuk sentiasa mengalami Tuhan yang tidak berubah dan untuk mencapai sepenuhnya visi yang diberikan kepada gereja ini. Semoga khotbah ini membawa anda kepada jawapan dan penyelesaian untuk semua masalah anda dalam retreat musim panas ini. 한마디로 말하면 믿음이지요. 바로 믿음의 조상 아브라함 하듯이. Secara ringkas semua adalah tentang iman. Abraham ialah bapa iman kita. Tuhan tidak pernah berubah. Saudara-saudari, kita menulis dalam Alkitab bahawa Tuhan secara langsung membimbing jalan Abraham. Tuhan memimpinnya melalui firman-Nya.
mengubah masalahnya menjadi berkat dan menjadikan perkara mustahil menjadi dapat berlaku sehingga dia menikmati kehidupan yang makmur. Tuhan juga memberitahunya tentang perkara yang akan datang, menjanjikan berkat besar tentang keturunannya dan menunaikannya. Namun begitu, Tuhan mengatakan bahawa kasihnya tidak hanya untuk Abraham atau individu tertentu. Tuhan mengatakan bahawa sesiapa yang bertindak seperti Abraham, yakni sesiapa yang datang kepada Tuhan seperti Abraham, dapat menerima berkat yang sama. 누구든지 아브라함 같은 모습으로 하나님 앞에 나오기만 하면 그러한 복을 다 받을 수 있다 하십니다. Kita membaca dalam Galatia 3, 6 hingga 9. Samalah seperti memang Abraham. Dia mempercayai Allah dan hal itu diperhitungkan bagi sebagai kebenaran. Oleh itu ketahuilah hanya mereka beriman dianggap anak cucu Abraham. Oleh sebab telah diketahui bahawa Allah akan mempermudah bangsa asing melalui iman, kitab suci telah menyampaikan Injil itu kepada Abraham terlebih dahulu. Melalui engkau semua bangsa akan diberkati. Dengan demikian semua orang beriman diberkati bersama Abraham yang beriman. 자, 아브라함이 받은 복을 믿음으로 살아가는 이들에게 똑같이 주신다 말씀하십니다. Berkat Abraham diberikan kepada semua orang yang hidup dalam iman. 아브라함처럼 살면 아브라함의 복을 Jika kita hidup seperti Abraham, kita akan menikmati berkat seperti yang diterima oleh Abraham. 분들처럼 살면 세울 사람이 들어가는 거예요. Anda perlu hidup seperti mana orang yang memasuki Yerusalem baru. Jadi anda dapat memasuki Yerusalem baru. Jika anda hidup seperti mana orang yang masuk tingkat pertama syurga, anda tidak dapat memasuki Yerusalem baru. 만민의 양 때니까 세울 사람이 다 간다라는 보장 없어요. 만민의 양 때. Hanya kerana anda anggota Mami tidak bermaksud bahawa anda akan memasuki Yerusalem baru. 세울 사람 가신 분들이 어떻게 살았는지 세세하게 알려주셨죠. Kita tahu bagaimana kehidupan orang yang 왜? 많은 dapat memasuki Yerusalem baru. 악벌이를 하면 힘들어하거든요. 교회를 떠나기도 하고. 그래서 그렇게 가르치는 게 쉽지 않아요. Ada orang yang tidak mau mendengar bahawa 그런 말씀 안 들으면 mereka harus 그게 meninggikan 너무, dosa. Jadi sangat sukar 알맹이가 untuk 빠진 것 pastor 여러분들은 membimbing dan 죄를 mengubah 지적받고, mereka. 악을 지적받고, 믿음에 대해서도 영적인 믿음, 육적인 Jika 믿음, anda 어떻게 mengikirkan 해서 dosa, 하나님을 anda 받는지 selalu ingin 지금 mendengar 설명할 tentang 아브라함 같은 이 믿음까지 우리는 듣고 kesucian 신앙해가고 있으니 dan 세울 사람 가야죠. cara untuk mendapat 그런데 berkat yang 듣고 lebih 안다고 해서 besar. 가는 게 아니라 그렇게 살아야 합니다. Hanya kerana anda mendengar khutbah sedemikian, tidak berarti anda dapat 아브라함처럼 memasuki 살면 Yerusalem 아브라함의 baru. 복을 받는다. 이것이 하나님의 축복의 말씀입니다. 하나님께서는 아브라함이 하나님의 Sebagaimana 믿음에 Abraham 그것을 percaya kepada 의롭게 Tuhan, 여기셨고 hal ini dianggap sebagai 그의 kebenaran. 믿음으로 인해 Oleh itu 수많은 Tuhan memberikan 축복을 banyak berkat 주십니다. kepadanya melalui 이처럼 imannya. 그 뒤를 Tuhan mengatakan bahawa 따르는 sesiapa yang 사람, 즉 mengikuti jejaknya, yakni sesiapa yang bertindak dalam iman seperti Abraham, dapat menerima berkat yang sama seperti Abraham. 동일하게 받을 수 있다 말씀하십니다. Mulai sekarang mari kita meneliti iman Abraham yang membuatkannya mendapat kasih Tuhan, menerima jawapan dan berkat yang besar, dan membuatkan Tuhan menunaikan perjanjian melalui dirinya. 중요한 것은 바로 아브라함에게 주셨던 언약, 말씀으로 하신 약속이죠. 그것이 성취할 수 있었던 아브라함의 믿음, 우리에게도 말씀하셨던 약속들, 비전들, 자 우리가 이루어 드리려면 이런 믿음으로 행군하면 돼요. Kita juga menerima visi daripada Tuhan. 저는 목자님께 아버지께서 주셨던 비전과 만민에게 주셨던 비전을 아멘 하고 Saya menerima visi yang diberikan kepada Mami dan visi yang diberikan kepada Gembala dengan amin. 여러분도 저와 함께 Saya berharap anda juga mengetahui saya dalam perjalanan iman ini. 하실 마음이죠. 자 그렇다면 이 아브라함의 믿음과 순종을 배우고 그렇게 Anda perlu 행합시다. belajar daripada ketaatan 이 시간 Abraham. 잠시 아브라함의 믿음의 여정을 돌아볼 때 참 믿음이 Ketika kita 무엇인지 menurun 다시 perjalanan 한번 깨달으시고 iman Abraham secara 여러분 ringkas, 삶의 saya berharap 어떤 anda 시간이고 menyadari maksud iman yang sebenar. 바랍니다. Sebelum Abraham dipanggil oleh Tuhan dalam Kejadian bab 12, Abraham sudah mengenal dan percaya kepada Tuhan. 하나님과 직접 Bapa-bapanya 교통하며 그 말씀대로 순종하였던 seperti Nuh dan Sem 노아와 셈과 같은 yang berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan dan mematuhi firman yang masih hidup. Jadi Abraham dapat mempelajari karya Tuhan yang luar biasa.
증조 할아버지가 고조 할아버지가 이렇게 하나님의 놀라운 역사, 하나님을 만났고 이런 역사가 있었다라고. 근데 그분들이 생존해 계시잖아요. 그렇게 전에 들어도 그것을 믿음으로 받으신 것이죠. 선하고 순수한 마음으로 하나님을 믿었던 아브라함을 75세에 Tuhan memanggil Abraham yang percaya kepadanya dengan hati yang baik dan suci pada usia 75 tahun dan berfirman kepadanya seperti yang kita temui dalam Kejadian 12 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Abraham, tinggalkanlah negerimu, kan keluargamu dan rumah bapamu, pergilah ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Ada ketentuan Tuhan dalam firman Tuhan ini. 또 하나님께서 그렇게 부모의 곁을 떠나게 하신 이유가 있었습니다. Abraham perlu meninggalkan sanak saudaranya. Bapa Abraham itu Terah membawa keluarganya menuju tanah Kanaan dan menetap di sebuah kawasan yang dikenali sebagai Haran, di mana penyembahan berhala berluasa. Terah yang selama ini takut akan Tuhan mula dipengaruhi oleh persekitaran tersebut. Dalam Yosua 24:2 hingga 3 tertulis, dahulukanlah nenek moyangmu iaitu Terah, ayah Abraham dan Nahor, tinggal di seberang sungai Efrat dan beribadat kepada tuhan-tuhan lain. Lalu aku mengambil bapa leluhurmu Abraham dari seberang sungai Efrat. Tuhan membawa Abraham keluar untuk mengelakkan Abraham daripada tercemar oleh persekitaran bersama bapaknya. Dalam melakukannya, Tuhan juga memberikan perjanjian berkat kepada Abraham. 3 jam ini kita juga belajar tentang hal ini. Anda tidak boleh tercemar oleh persekitaran anda. Anda perlu belajar cara untuk mengenal kejahatan dan kebenaran. 여러분들을 해롭게 하는 것이 아니라 도리어 우리의 믿음을 지키기 위한 최소한의 방법입니다. Anda perlu 하나님께서도 mengawal iman anda. 지키시고 이끄십니다. Tuhan juga mengajar Abraham sedemikian. 주셨습니다. 창세기 12장 2절에 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 Dia berkata dalam Kejadian 12:2, aku akan memberi engkau keturunan yang banyak dan mereka akan menjadi satu bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan menjadikan namamu termasyhur sehingga engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Apabila anda mendengar bagaimana bapa-bapa iman kita menerima dan mentaati panggilan Tuhan, adakah ada antara anda yang berfikir, jika Tuhan berfirman secara langsung kepada saya melalui suaranya, jika dia memberitahu saya melalui malaikat dan menjanjikan berkat kepada saya, pasti saya akan segera mentaatinya. Oleh sebab saya tidak dapat mendengar suara Roh Kudus dengan jelas kerana dia tidak menjanjikan sesuatu yang istimewa, adalah sukar untuk mentaatinya. Namun begitu ketika kita menjalani kehidupan iman, menyembah dan memuji Tuhan, Tuhan sebenarnya memberikan banyak firman kepada kita. Selain tergerak oleh khotbah, kita sering mengalami karya Roh Kudus dan sentuhan Tuhan Yesus pada hati kita. Menitiskan air mata dalam perjumpaan gereja dan menerima ilham atau kesedaran kuat. Semua inilah karya Tuhan dan pertolongan Tuhan Yesus. Kita juga boleh mendapat kesedaran dan membuat keputusan ketika mendengar khotbah. Hal ini tidak mungkin berlaku dengan kekuatan kita sendiri tetapi dengan pertolongan Roh Kudus. Namun begitu, jika kita cepat melupakan suara dan bimbingan Roh Kudus dan melakukan perkara menurut kehendak kita sendiri, mencari keselesaan dan manfaat kita serta mengikuti kebiasaan kita, Tuhan tidak dapat memberikan ilham kepada kita. Tuhan memanggil Abraham secara langsung. Sebelumnya, Abraham hanya mendengar tentang Tuhan daripada bapa-bapa imannya. Begitu juga dengan anda telah mendengar banyak khotbah. Namun apabila anda kembali kepada kehidupan anda kembali kepada tabiat lama anda. Anda tidak boleh hidup sedemikian. Anda perlu hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Apabila anda kembali kepada kehidupan seharian anda perlu berpegang kepada firman Tuhan dan mentaati firman Tuhan. Dengan demikian berkat yang dijanjikan oleh Tuhan menyertai anda. Sama seperti Tuhan menjanjikan berkat kepada Abraham, Tuhan juga menjanjikan berkat yang banyak kepada kita dalam Alkitab, bukan?
동일하게 주신 약속이에요. 그것을 붙들고 믿고 순종하면 내 것 되고, 그렇지 않으면 누구 것 되는 거고, 저기 있는 누구 권사님, 장로님은 축복받는데 나랑 상관없는 성경이면 안 되는 것이고요. Berkat yang dijanjikan oleh Tuhan adalah sama untuk setiap orang. 않았다 할 수 없습니다. 자, 그럼 아브라함이 Oleh itu, masalah yang terletak pada diri kita yang tidak menerima janji-janjinya dengan iman. Kita tidak boleh mengatakan bahawa Tuhan tidak membuat janji kepada kita. Adakah anda berfikir bahawa mudah bagi Abraham untuk taat kerana Tuhan memanggil dan memberikan perintah kepadanya secara langsung? Abraham hanya taat. Inilah iman. Tapi sebenarnya apa yang ditaati oleh Abraham untuk dilakukannya tidak pernah mudah dari perspektif manusia. Tuhan tidak memberikan bukti yang nyata atau meyakinkan kepada Abraham. Tuhan tidak menunjukkan kepadanya ke mana harus dia pergi atau memberikan penjelasan tentang destinasinya. Tuhan juga tidak memberikan garis panduan terperinci tentang apa yang perlu dilakukannya setelah meninggalkan negeri, saudara mara dan rumah bapanya. 자, 이 상황을 이해할 수 있도록 한 가지 비유를 들어보죠. 자, 성령님께서 여러분에게 Untuk memahami dengan lebih baik, marilah kita membandingkan situasi Abraham dengan contoh yang berikut. Katakanlah Roh Kudus yang kuat menggesa anda dengan mengatakan, suruh selepas seminar ini berakhir, tinggalkan dewang ini dan naik bas ke suatu tempat. Kemudian kamu akan menemui bekal yang telah disediakan untuk kamu. Namun begitu, Tuhan tidak memberitahu anda bas mana yang perlu anda ambil dan anda tidak biasa dengan kawasan ini. Adakah anda masih akan mentaatinya? 버스 정류장은 어디 있는데요? 몇 번 버스를 타야 될까요? Pada kebiasaannya, orang Kristian akan bertanya banyak soalan untuk mendapatkan jawapan yang diinginkan oleh mereka. Mereka tidak akan pergi ke mana-mana. Sebaliknya, mereka akan meminta butiran seperti di mana tempat untuk menaiki bas mana yang perlu dinaiki, di mana hendak turun dan apa bekal yang akan diperoleh mereka. Namun begitu, kebanyakan soalan ini datang daripada pemikiran badani yang mencari manfaat dan keselesaan mereka sendiri. Ketika mereka melakukannya, suara Roh Kudus sukar untuk didengar. Abraham berada dalam situasi sedemikian. Situasi yang dialami oleh Abraham adalah lebih suram. Namun begitu, dia tidak melibatkan pemikiran sendiri pada waktu itu. Roh Kudus memberikan ilham kepada anda, tetapi kebanyakan orang tidak taat kepada suara Roh Kudus. 말하고 생각하고 있더라는 것입니다. 지금 이것이 몇 번 버스를 탈까요? 어디서 내릴까요? 하는 질문과 마찬가지입니다. 여러분들은 어떻게 신앙생활하셨는지 깨우치고 적용해 보시기 바랍니다. 이렇게 내 생각을 동원하면 성령의 음성이 Jika anda melibatkan pemikiran anda sendiri, anda tidak dapat menerima ilham daripada Roh Kudus. 설명해 드린 이런 상황보다 더 막막한 상황입니다. 그런데 이때 생각을 전혀 동원하지 않았다는 사실이지요. 현재 안정된 터전을 떠나면 가족을 데리고 떠도는 신세가 되지는 않을까? Jika Abraham mempunyai kebimbangan, jika saya meninggalkan kehidupan sahabat saya di sini, bukankah saya akan tanpa hala tuju dengan keluarga saya? Tidakkah saya akan dihina dan diperlakukan yang buruk oleh puak lain? Maka dia tidak akan mentaati dan mengikuti firman Tuhan. Namun begitu, Abraham 100% percaya kepada firman Tuhan mengenai berkat tanpa sedikit pun keraguan. Oleh sebab dia sepenuhnya percaya kepada Tuhan, dia hanya percaya apa yang dijanjikan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Saudara dan saudari, Tuhan adalah setia. Bagaimana pula dengan anda? Adakah anda mentaati suara dan bimbingan Roh Kudus? Adakah anda berpegang kepada suara dan bimbingan Roh Kudus? Roh Kudus memberikan anda harapan untuk memasuki Yerusalem baru. Anda tahu bahawa untuk memasuki Yerusalem baru banyak perkara yang perlu anda singkirkan. Ada setengah orang kerana berasa sudah penat dalam kehidupan iman mereka. Mereka dengan mudahnya berputus asa dan melepaskan harapan itu. Ini bukan iman.
Oleh itu, anda perlu bertaubat daripada kehidupan yang sedemikian. Tuhan adalah setia. Seperti yang dinyatakan dalam petikan pada hari ini, Allah bukan manusia, dia tidak berdusta. Allah bukan insan, dia tidak mengunggah fikiran. Apa yang dijanjikannya akan dipenuhinya, apa yang difirmankannya pasti dilakukannya. Abraham hanya percaya kepada Tuhan yang setia dan tidak berubah. Jika ada antara anda yang ingin menyelesaikan masalah anda, menerima berkat dalam perniagaan dan di tempat kerja anda, serta menerima kesembuhan dan jawapan bagi keinginan hati anda, sila periksa sama ada anda telah mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya. Kita telah menyaksikan banyak sekali karya kuasa yang luar biasa dan menakjubkan. Kita telah mengalami karya penyembuhan yang mustahil dilakukan oleh manusia, tetapi hanya oleh Tuhan. Jika anda mendengar karya penyembuhan seperti itu daripada hanya seorang atau dua orang, anda pasti percaya bahawa Tuhan benar-benar maha hidup. Namun begitu, kita telah menyaksikan kesaksian banyak orang dengan mata kita sendiri dan mengesahkannya melalui data. Terutama sekali kita telah mengalaminya sendiri. Walaupun kita telah mengalami kuasa Tuhan sekali, kita harus menjalani kehidupan Kristian tanpa perubahan hati, mengingatinya sepanjang hayat kita. Anda perlu bertaubat apabila anda memeriksa betapa tidak berubahnya kehidupan iman anda ketika anda melihat dan mendengar aliran karya Tuhan. Masa indah bersama gembala kita. Anda perlu memeriksa sama anda telah berubah hati. Adakah anda telah melupakan janji Tuhan? Sama ada anda telah bertindak mengikut pemikiran anda sendiri tanpa percaya kepada Tuhan. Ada perbezaan antara orang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Anda perlu merenungkan sama ada Tuhan berkenan kepada anda atau tidak. 판단 정지하고 싸우고 다투고 있다면 하나님이 안 계신 것처럼 살고 있는 것 아닙니까? Jika anda bersengketa dengan orang lain, 하나님은 너나 믿는 hal ini sama seperti Tuhan tidak hidup. 믿었다면 하나님을 무시하는 거죠. Tuhan akan mengatakan bahawa kamu tidak mempercayai saya. 사람이 있는데 권세 있고 있는데 그 사람 앞에 막 짜증나고 혈기 되겠습니까? 쉽게 예를 들어 여러분들이 사랑하는 Katakan anda dalam masalah dan anda berada di hadapan orang yang mempunyai autoriti. Adakah anda akan menunjukkan perasaan tidak senang anda? Jika anda berfikir tentang Tuhan, anda tidak akan merungut atau bersengketa dengan orang lain. Dalam kehidupan kita, kita mengatakan bahawa kita percaya kepada Tuhan, tapi dalam kehidupan seharian anda melupakan Tuhan. Ini bukanlah iman. 일터에 계시고 내 마음에 계시고 그러면 생각이 달라지고 말이 달라지고 행동이 달라질 것입니다. 그것을 Jika Tuhan di tempat kerja anda, dalam keluarga anda, dalam hati anda pasti 라고 인정해 주시는 것입니다. hidup berdasarkan firman Tuhan. 백성들이 하나님의 크신 권능을 보고 체험하고도 내 생각에 안 맞으면 모세를 원망하고 당장 어려움이 있고 문제가 생기면 불평하며 힘들어했던 Walaupun generasi pertama keluar dan menyaksikan dan mengalami kuasa besar Tuhan, mereka merungut terhadap Musa apabila perkara yang berlaku tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Apabila menghadapi masalah atau kesukaran, mereka cepat merungut dan berasa merana. Jika anda telah berbuat demikian, anda perlu bertaubat dengan sepenuhnya. Mulai sekarang saya mengesah anda untuk menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan yang tidak berubah hingga akhirnya situasi masalah dan kesulitan anda dan terus marah dan kegembiraan dan kesyukuran. 하지만 믿음의 조상으로 세우시고 아브라함을 통해 크신 영광을 드러내시기 위해서는 Saudara-saudari, pada masa Tuhan memanggil Abraham, Abraham mempunyai iman yang dengannya dia mengasihi, hormat dan mentaati Tuhan. Namun begitu, untuk menjadikan Abraham sebagai bapa iman dan mendedahkan kemuliaannya melalui Abraham, Tuhan perlu memurnikan dan melatih Abraham. Kita tidak mempunyai cukup masa untuk berkongsi buktiran-buktirannya, tapi Abraham tidak serta-merta menjadi bapa iman. Dia telah menjalani kerja dengan isteri yang diambil daripadanya. Dia aniaya oleh puak-puak lain dan terpaksa berpindah ke tempat lain beberapa kali. Namun begitu, dengan melalui proses tersebut, dia belajar untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya dan mengubah situasi yang tidak baik menjadi situasi yang baik dengan bertindak dalam kebaikan dan pelayanan. Dengan berbuat demikian, dia dapat menjadikan dirinya lebih sempurna. 말씀해 주시고도 오랜 시간이 흐른 후 아들을 이삭을 얻었는데요. 그 시간 동안 의심하지 않지만
하나님께 메어달리고 하나님의 뜻을 찾아가는 이러한 시간도 기다림도 분명히 있었습니다. 그런데 이런 과정을 하나님을 Abraham tidak meragui 온전히 Tuhan. 선과 섬김으로 행하니 불통이 형통으로 바뀌고 더욱 온전한 모습으로 발전하는 시간으로 삼으셨지요. 우리도 삶에 다가오는 모든 Oleh sebab 일들을 Abraham percaya 진리 kepada 안에서 Tuhan, 답을 얻고 perkara yang tidak 행하며 baik menjadi 하나님을 baik. 의지함으로 날마다 Apa-apa saja yang kita hadapi dalam kehidupan 신앙이 kita, 되어야 kita juga harus mencari penyelesaian dalam kebenaran, bergantung kepada Tuhan dan berusaha untuk menyerupai Tuhan Yesus hari demi hari. 없기를 바라죠. 자, 어제도 우리 설교 시간에 요셉도 설명했습니다. 요셉이 형통했다라고 성경도 기록하십니다만은 요셉이 형통했는데 왜 종으로 팔려가야 하고 또 형통했는데 왜 감옥에 가야 하고 그런데 하나님은 형통했다 하신다. Dalam khotbah semalam saya berbicara tentang Yusuf. Yusuf hanya mempunyai kebaikan, tapi mengapakah dia menghadapi cubaan? 그 어려움의 과정들이 결과적으로 요셉을 Walaupun Yusuf melalui banyak masalah, Tuhan menyertainya dan menjadi Perdana Menteri, iaitu kedudukan yang kedua tertinggi selepas Raja. 될 수도 없는 것입니다. 아브라함의 믿음의 경주는 100세의 독자 이삭을 얻고 그 이삭을 번제로 드리라는 하나님의 말씀이 Dengan hidup semikian, kita dapat menikmati kehidupan yang baik dengan perlindungan dan bimbingan Tuhan. Perjalanan iman Abraham diteruskan apabila dia memperoleh anaknya yang tunggal Ishak pada usia 100 tahun dan Tuhan memerintahkannya untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. 번제로 드릴 때 그때에 온전하다 칭해주시고 그리고 이제는 시험이라든가 어려움이 없었으나 그러나 그 과정 중에 있었던 문제가 있고 어려움이 있었다는 게 큰 어려움과 큰 문제가 많이 Hal ini tidak bermaksud bahawa Abraham menghadapi banyak masalah dan kesukaran dalam proses tersebut. Oleh sebab Abraham mempunyai kebaikan dan kepercayaan dalam iman kepada Tuhan, dia lebih daripada mampu untuk mengatasi sebarang kesulitan besar. 생각하지 않게 그것을 말 그대로 훈련 과정을 밟아가는 거예요. Manusia rohani, walaupun mereka menghadapi masalah, mereka tidak menganggapnya susah, tapi menganggapnya sebagai proses. 선으로 어떤 큰 어려움도 넉넉히 승리할 수 있었던 것입니다. 하지만 그 어려움은 아브라함의 믿음을 성장시키고 아브라함의 선과 Namun 사랑을 begitu 더욱 kesulitan tersebut membuatkan dia bertumbuh iman, merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dengan lebih mendalam, dan mengasihi Tuhan dengan lebih bersungguh-sungguh. 이런 과정이 없어서 믿음의 조상이 될 수는 없어요. 그러니까 그런 과정이 우리에게도 분명히 있었는데 그래서 우리 안에 부족함을 발견하고 더 큰 믿음으로 달려가고 우리에게 Tanpa iman sedemikian, Abraham tidak dapat menjadi bapa iman. 더 아버지 앞에 가까이 가는 하나님을 더 온전히 믿어드리고 신뢰하는 뭔가 이 우리가 작년 말과 이런 시간을 보내면서 아버지가 우리의 믿음에 큰 가산점을 주시겠다 이런 생각을 해보았습니다. 그래서 여러분들이 이렇게 잘 승리해 가셔서 참으로 감사드립니다. 자, 아브라함의 이러한 시련도 또 어려움도 연단의 Saya 과정 bersyukur 중에 kerana anda semua 아브라함의 믿음이 더욱 melepasi cubaan dengan baik. Terdapat satu kejadian di mana Abraham bersinar yang paling cemerlang. Ketika kita meneliti bagaimana Abraham mentaati firman Tuhan untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran, kita dapat memahami erti iman yang sejati. Oleh sebab Abraham percaya kepada Tuhan, dia mempercayai dan mentaati firman Tuhan dan menunjukkan perbuatan iman. 순종이 따른다는 것이에요. 앞서 75세에 부르셨을 때 갈 바를 알지 못해도 그대로 순종하신 것, 이것이 믿음인 것처럼 독자 이삭을 번제로 바치는 행함으로 의롭다 하시는 칭찬을 받은 것, 이것이 Inilah iman yang sejati. 여러분들이 점검해 보셔야 할 일입니다. 도저히 사람의 생각으로는 맞지 않고 이해되지 않는 것까지 다시 말해 순종할 수 없는 것까지 Abraham mentaati apa yang benar-benar tidak masuk akal dan tidak dapat difahami oleh pemikiran manusia, iaitu apa yang mustahil untuk ditaati. 할 수 없는 것을 하는 것이 순종이에요. Itulah sebabnya Abraham menjadi bapa iman. 손에 힘이 있어서 밥 먹는 거 엄마가 Jika kita melakukan apa yang tidak dapat dilakukan, ini ialah ketaatan penuh. 엄마 말씀에 순종 잘해요. 이런 거 아니고 하기 싫은 것도
엄마가 하라실 때 하는 거 그럴 때 아유 참 착하다 순종도 잘하네라고 칭찬받지 않겠습니까? 아버지 하나님도 우리에게 순종할 수 없는 것까지 순종할 때 이것을 믿음이라 하십니다. 독자 이삭을 번제로 바치라는 Tuhan Bapa 하나님의 mengiktiraf iman kita apabila 죽음에 kita taat. 망설임 없이 순종한 것 이것을 하나님이 기뻐하시고 칭찬하시며 놀라운 축복으로 또 온전하다 완전하다 칭찬해 주시는 것이죠. Oleh sebab Abraham menunjukkan ketaatan, sedemikian Tuhan berasa senang hati dan memberkati Abraham. 축복의 언약을 이룰 약속의 아들이었습니다. Tanpa ragu-ragu, Abraham mentaati firman Tuhan yang memerintahkannya untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal. 후사를 삼으려 하였지만 Namun begitu, Ishak ialah anak yang bagaimana bagi Abraham? Ishak ialah anak yang diberikan oleh Tuhan untuk memenuhi perjanjian berkat Tuhan. Oleh sebab Abraham tidak mempunyai anak, dia berniat untuk menjadikan seorang anak lelaki dalam rumah tangganya sebagai pewarisnya. Tapi Tuhan berkata dalam Kejadian 15:4 hingga 5, hamba itu tidak akan mewarisi hartamu, melainkan anak lakimu sendiri. Tuhan membawa Abraham keluar lalu berfirman, pandanglah ke langit dan cubalah hitung bintang. Engkau akan mempunyai keturunan sebanyak bintang. 그것은 안 된다. 이제 너를 통해 바로 후사를 얻을 것이다라고 약속의 말씀을 주시고도 Tuhan berfirman kepadanya, demikianlah banyaknya keturunanmu nanti. Tuhan berfirman dengan jelas bahawa seorang anak yang akan dilahirkan oleh Abraham akan menjadi pewarisnya, dan keturunan Abraham akan sebanyak bintang-bintang di langit. 하나님께서는 말씀해 주셨습니다. 후에도 여러 번 이에 관한 언약의 말씀을 주셨지요. 과연 그 말씀대로 100세나 된 아브라함과 99세가 되어 경수가 끊긴 사라 사이에서 약속의 아들이 태어났으니 그가 이삭이었습니다. Walaupun demikian, Tuhan beberapa kali berfirman kepada Abraham tentang perjanjian ini. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, anak perjanjian iaitu Ishak lahir ketika Abraham berusia 100 tahun dan Sarah berusia 99 tahun. Ia merupakan usia telah melebihi usia melahirkan. Bagaimanakah agaknya perasaan Abraham pada masa itu? Di gereja ini juga terdapat beberapa pasangan telah mandul selama 5 tahun, 10 tahun atau lebih sejak perkahwinan mereka, tetapi diberkati untuk mengandung dan melahirkan anak. Setelah mereka akhirnya melahirkan seorang anak dengan rahmat Tuhan setelah menderita kemandulan, mereka pastinya menitiskan air mata kerana kegembiraan besar yang dapat diberikan, kerana kegembiraan besar yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. 그러니 가족이 얼마나 행복하고 충만하게 그 은혜 보답하는 양으로 저렇게 살아갑니까? 참 복되시고요. 우리 성도님들 곳곳에 이러한 간증이 여러분들에게 넘치시는데요. 모두 그런 은혜를 Anda semua juga mempunyai kesaksian yang 이렇게 berkelimpahan. 자녀를 갖지 못하다가 하나님의 은혜로 아이를 얻었을 때 세상의 무엇과 비교할 수 없는 큰 감동으로 눈물이 앞을 가릴 것입니다. 그 자녀를 보면 세상 말로 눈에 넣어도 안 아플 것이고 그 자녀를 향한 사랑이 더 특별할 것입니다. Mereka akan menganggap anak mereka sebagai kesayangan utama dan mempunyai kasih sayang yang mendalam terhadapnya. Lebih-lebih lagi Abraham memperoleh anaknya Ishak pada usia 100 tahun. 하나님께서는 아브라함에게 베푸셨던 것입니다. Hal ini merupakan satu keajaiban. Bagi Abraham, Tuhan melakukan perkara yang benar-benar mustahil menurut pemikiran dan cara manusia. Setelah mendapatkan Ishak dan cara ini, Abraham pasti memeliharanya dengan penuh kasih sayang dan mencurahkan segala ketulusannya terhadap anaknya. Lebih-lebih lagi, Ishak ialah anak yang diberikan berdasarkan perjanjian Tuhan dengan Abraham. Ishak ialah anak yang melaluinya Tuhan menjanjikan keturunan berkat imannya kepada Abraham. Namun begitu, Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anak ini sebagai korban bakaran. Namun begitu, Abraham tidak menentang Tuhan dan berkata, saya dapat mematuhi apa-apa sahaja kecuali ini. Dia juga tidak cuba memberi alasan dan berkata, bagaimana dengan janji engkau mengenai Ishak? Abraham hanya mentaati firman Tuhan. Oleh itu, bagaimana Abraham dapat mentaati Tuhan walaupun dalam keadaan tersebut? Jawapannya terdapat dalam Ibrani 11 ayat 17 hingga 19. Melalui iman Abraham, apabila diuji menyerahkan Ishak sebagai korban, dia menerima janji-janji itu mempersembahkan anak lakinya yang tunggal. Tentang anak itu telah disebutkan, melalui Ishak benih keturunanmu akan dipanggil. Allah berkuasa membangkitkannya daripada kematian, dan secara perlambangan dia telah menerimanya semula daripada kematian. 아브라함은 전능하신 하나님을 온전히 믿었습니다. 설령 이삭이 죽어도 죽은 자 가운데서 다시 살리실 것을 믿었고 이것을 믿으니 순종하여 행함이 따를 수 있었던 것이지요. Seperti yang dinyatakan, Abraham sepenuhnya percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Walaupun Ishak akan mati, Abraham percaya bahawa Tuhan akan membangkitkan Ishak daripada kematian. Oleh sebab Abraham percaya kepada hal ini, dia mentaati dan menunjukkan perbuatan iman.
Inilah iman Abraham membuatkan Tuhan berkenan. Banyak orang Kristian mengaku dengan mulut mereka, saya percaya. Walaupun mereka mengaku kasih mereka kepada Tuhan dalam pujian mereka, mereka tidak memikirkan maksud benar-benar percaya dan bagaimana mereka harus bertindak sebagai orang yang percaya. Alkitab yang jelas menyatakan bahawa hanya berkata saya percaya dengan mulut adalah tidak bermakna bahawa kita harus mempunyai iman yang sejati dan bahawa iman kita harus disertai dengan perbuatan dan ketaatan. Yakobus 2:17 menyatakan, demikian juga dengan iman, jika tidak dinyatakan melalui perbuatan maka sia-sialah iman itu. Dan Yakobus 2:19-20 memberitahu kita, anda percaya kepada Allah yang Esa, bagus. Roh-roh iblis juga percaya demikian dan gemetar ketakutan. Alangkah tumpul fikiranmu. Mengapakah kamu memerlukan bukti bahawa iman tanpa perbuatan itu sia-sia sahaja? Roh-roh iblis juga percaya kepada Tuhan, tapi adakah ini bermaksud bahawa roh-roh iblis akan mendapat keselamatan? Tidak. 행함이 있어야 진정 그 믿음이 인정받는다는 것입니다. 야고보서 2장 21절 Percaya harus disertai dengan perbuatan iman. Kita juga membaca dalam Yakobus 2 ayat 21 hingga 23. Bukankah Abraham moyang kita diperbenar kerana perbuatannya apabila dia mempersembahkan anaknya Ishak di atas mazbah? Tidak jelaskah kepadamu bahawa Abraham menunjukkan imannya melalui perbuatannya? Dengan demikian sempurnalah iman Abraham. Demikian terlaksanalah apa yang dikatakan dalam kitab suci. Abraham percaya kepada Allah dan hal itu dipertuhankan baginya sebagai perbenaran. Oleh itu Abraham dipanggil sahabat Allah. Di sini Tuhan menyebut bahawa iman kita menjadi sempurna dengan perbuatan. Dengan kata lain, hanya apabila kita menunjukkan perbuatan, barulah kita dapat dikatakan mempunyai iman yang sejati. Jenis perbuatan apakah yang telah anda tunjukkan apabila anda mematuhi firman Tuhan dengan kasih kepadanya, apabila anda tidak mencintai dunia tetapi berharap kepada syurga dan berusaha mengubah diri anda dengan iman kepada Tuhan, apabila anda memandang kepada Tuhan yang tidak berubah dan menjadi lebih setia dengan kegembiraan dan kesyukuran walaupun menghadapi ujian iman. 더 큰 믿음으로 성장하여 하나님께 영광 돌리는 사람이 될 수 있습니다. Dengan membuat demikian Tuhan akan memberi anda iman rohani dari syurga. 연주가 길고 수십 년 신앙생활하고 내 직분이 높다 하여 Sejauh mana anda mentaati kehendak Tuhan tanpa membelah bagi, anda dapat lebih bertumbuh iman dan memuliakan Tuhan. Sama seperti Abraham, anda juga dapat menunjukkan perbuatan iman. Abraham yang mempercayai Tuhan tidak melibatkan pemikiran badani dan mentaati serta bertindak mengikut firman Tuhan. Jika anda meminta sesuatu dengan mentaati mengikut firman, anda juga dapat mengalami berkat daripada Tuhan. Jika anda datang kepada Tuhan dengan iman sedemikian, anda dapat sembuh. Jika anda menunjukkan iman anda bukan hanya dengan kata-kata tetapi melalui perbuatan, Tuhan akan memenuhi semua firman untuk anda. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab anda sendiri tidak percaya dan mentaatinya, Tuhan tidak dapat memberikan apa-apa kepada anda walaupun dia mahu. 순종하면서 구하면 하나님의 축복의 역사를 체험할 수 있습니다. 하나님 앞에 이런 믿음을 내보이며 나왔을 때 치료받을 수 있는 것입니다. 그런데 내 삶 속에서는 짜증하고 불평하고 기도도 안 하고 세상 사람과 다를 바 없이 살다가 이런 치료의 현장에 있다고 하면 그때만 잠깐 회개하는 척하고 그리고 나는 왜 치료 안 해주시지? 하고 있으면 됩니까? 여러분들의 삶이 하나님을 사랑하고 믿는 행함으로 살아갔는데 혹간 내가 뭐 어떤 사고나 어떤 어려움이 왔어요. 그런 분들이라면 이런 축복의 현장에 바로 간증이 넘치지요. 나는 어떠한 삶을 살았나, 어떠한 행함을 살았나, 믿음이 있나 없나 스스로가 지금 점수 지금 빨리 체크하는 거예요. 부족한 거 잠깐 인사 좀 Anda perlu menurun diri anda bagaimana kehidupan iman anda. 아버지 앞에 그래. Kita akan ada masa pertawatan dalam perjumpaan kesembuhan ilahi. Anda perlu mempunyai kesedaran. Anda perlu tahu bagaimana anda tidak mendapat jawapan dan berkat. Bukan kerana Tuhan tidak berkuasa. Jawapannya adalah kerana anda tidak cukup bersiap sedia.
Anda perlu tahu bagaimana Anda perlu 말로만이 menyiapkan diri 아니라 Anda untuk 행함으로 menerima jawapan dan 나타낼 berkat 때 dan 비로소 kesembuhan. 하나님께서는 그 모든 말씀을 응하게 하십니다. 하나님께서는 능치 못할 일이 없으십니다. 우리 사람 편에서 믿지 못하고 순종하지 않았기 때문에 하나님께서 주고 싶으셔도 못 주시는 것. 자, 여러분, 하나님은 우리 치료해 주고 싶으시고요. 축복 주고 싶으시고요. 응답 주고 Oleh 싶으시고요. sebab anda tidak percaya, 능력 주고 싶으시고 권능 주고 싶으세요. 그래서 마음껏 Tuhan mau 아버지 영광의 memberikan 도구로 jawapan 사용하고 싶으세요. dan kesemua bagi Anda. 그런데 Tapi jika Anda 주시고자 sendiri tidak 준비하시고 percaya, 주시고 싶으셔도 Tuhan tidak dapat 내가 받을 그릇이 안 bekerja 되면 bagi Anda. 바로 내가 믿지 않고 순종하지 않고 행하지 않으면 그 응답과 축복을 받을 수 Jika 없다는 Anda tidak 것입니다. menunjukkan perbuatan iman 여러분, 지금 두 Anda, 가지의 Anda 아브라함의 tidak 그 dapat menerima berkat. 큰, 테스트와 같은 믿음의 행함을 우리가 살펴보았습니다. 그런데 그 아브라함은요, 그 삶을 다하는 그날까지도 아버지 주신 약속과 언약을 그대로 믿어주었어요. 시간이 없어서 지금 마무리는 Abraham sehingga 못합니다마는 akhir 쉽게 hidupnya 말하면 percaya kepada 이삭이 janji Tuhan. 아내를 얻고자 할 때도 하나님의 주신 약속의 말씀을 붙들어서 지금 살고 있는 그 땅에서 Saudara-saudara, adakah Anda sekarang memahami hati Tuhan yang mendapati Abraham menyenangkan hati dan dikasihi dan ingin memberikan apa-apa saja yang dimintanya? Sementara itu Kejadian bab 24 menyediakan satu babat di mana kita dapat mengesahkan bahawa iman Abraham adalah benar dan sempurna. Ketika Abraham sudah lanjut usia dan Ishak sudah cukup dewasa untuk berkahwin, Abraham menghantar salah seorang hamba yang dipercayainya ke kampung halamannya untuk mencari calon isteri untuk anaknya dari kalangan sanak saudara. 늙은 종에게 하나님 내게 이렇게 말씀하셨다. 65년이 흐르고도 그 말씀을 그대로 기억하면서 이런 하나님의 말씀을 내게 주셨으니 이 말씀을 붙들고 내 족속에게로 가서 Abraham berpegang kepada firman Tuhan. 라고 하시는 이 말씀을 볼 때 변함없으신 하나님을 변함없이 믿어드렸던 아브라함. 그러니 아브라함을 택하셨고 Abraham percaya kepada Tuhan yang tidak berubah. 자, 변함없으신 하나님, 우리도 변함없는 믿음. 날마다 더 큰 믿음으로 성장하셔서 Kita juga harus mempunyai iman yang tidak berubah. 하나님을 날마다 체험하시기를 바랍니다. 할 수 있습니다, 여러분. 내 삶의 일거수일투족을 하나님께서 지키시고 보호하시고 함께 하시고 간섭해 주셔서 Tuhan memerhatikan setiap gerak-geri Anda. 이러한 축복, 물질의 축복도 Walaupun Anda menghadapi masalah, Tuhan dapat mengubahnya menjadi berkat. 세상에서도 머리 되게 하시고 인정받게 해 주십니다. 자, 그런 우리가 되기 위해 아브라함의 이런 믿음의 행군을 이루어 나갑시다. 자, 여러분, 아브라함에게는 큰 시련과 같은 이러한 테스트가 있지 않았습니까? 독자 이삭을 바치라. 이게 얼마나 큰 테스트입니까? 시험입니까? 하나님이 직접 시험하셨다라고 성경은 기록하고 계시죠. 그런데 우리가 그런 거 읽으면 Iman Abraham tidak berubah sehingga akhir hidupnya. Oleh itu dia dapat dipanggil bapa iman dan perjanjian itu dipenuhi seperti yang dinyatakan oleh Tuhan. Bagaimanakah pula dengan Anda? Adakah Anda telah melupakan firman perjanjian dan berkat dengan melalui masa atau jika tiada buah yang kelihatan? 시험하셔서 축복해 주실 수 있다면 이건 참 축복이죠. 그러니까 아버지의 시험도 연단도 두려워하지 마시고 믿음으로 그냥 내게 주어진 모든 삶에 최선을 다해 믿음을 Jika Anda telah mengikrarkan harapan Anda untuk syurga dan percaya kepada Tuhan Maha Hidup tanpa berbahagi, Anda tidak akan hidup dalam dosa dan kejahatan. Anda tetap setia. Apabila Anda dipenuhi oleh Roh Kudus, Anda mempunyai iman terhadap janji Tuhan dan berkat-Nya dan berkelimpahan dengan harapan untuk masuk ke Yerusalem baru. Dan begitu jika Anda berehat daripada berdoa, berhenti menyunatkan hati Anda dan mengambil perkara-perkara duniawi, iman dan harapan Anda akan semakin lemah. Walaupun Anda tidak meninggal ke gereja, Anda akan kembali kepada iman yang somsom kuku yang tidak dapat dianggap sebagai orang mempunyai iman yang sejati. Saudara-saudari, pada hari ini saya menekankan perjanjian Tuhan dengan kita dan jangkaannya untuk kita tidak berubah, serta bahawa kita harus mempunyai iman yang sejati seperti iman Abraham untuk sepenuhnya mencapai ketentuan dan visi yang diberikan kepada kita. Saya telah menerangkan bahawa Abraham percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa walaupun dalam kesulitan atau situasi yang di luar pemahaman manusia, dan dengan demikian dia menunjukkan perbuatan ketaatan. Saya juga telah memberitahu Anda bahawa iman Abraham tidak goyah walaupun dengan berlalunya masa. Jika kita mencontohi iman Abraham, kita dapat menikmati semua berkat yang diterima oleh Abraham dan segala perkara berjalan dengan baik.
Abraham hidup sehingga 175 tahun. Oleh sebab dia menikmati kesihatan yang baik, bahkan selepas melahirkan Ishak, dia mempunyai 6 orang anak lagi. Abraham menikmati kekayaan kesihatan baik, umur panjang dan berkat anak-anak. Yang paling penting, oleh sebab dia menerima kasih Tuhan, dia sekarang berada dalam kedudukan yang mulia, bersinar seperti matahari di syurga. Setelah kita mendapat pengiktirafan dan kasih Tuhan, kita tidak akan kekurangan apa-apa. Saudara-saudari, mulai sekarang mari kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu dan meletakkan kepercayaan kita yang sempurna kepadanya. Saya meminta anda untuk bergantung pada Tuhan Maha Kuasa yang Maha Baik dan merupakan Bapa kita, dan bukannya berasa terkejut dan bimbang akan masalah atau kesulitan anda. Dalam berbuat demikian, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar anda akan menikmati kemakmuran dan bahawa melalui anda, orang yang beriman, Tuhan akan memenuhi ketentuan besarnya untuk gereja ini dengan sepenuh hati. 할렐루야.